Nama saya Zafri Afif. Saya akan cerita tentang pengenalan Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah sebuah negeri di Malaysia yang terletak di pantai barat laut semenanjung Malaysia. Pulau Pinang dihubungkan dengan tanah besar melalui dua jambatan, iaitu Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pulau Pinang terkenal dengan kekayaan sejarah dan kepelbagaian budaya. Ia merupakan pelabuhan perdagangan utama pada abad ke-19 dan pengaruh masa lalu penjajahnya, terutamanya dari Britain dan China, masih boleh dilihat dalam seni bina, makanan dan amalan budayanya. Ibu kota Pulau Pinang ialah Georgetown yang terletak di pantai timur pulau itu. Georgetown ialah tapak warisan dunia UNESCO dan terkenal dengan bangunan bersejarah, seni jalanan yang berwarna-warni dan pasar yang sibuk. Bandar ini menempatkan banyak tarikan kebudayaan, termasuk Muzium Negeri Pulau Pinang dan Muzium Islam Pulau Pinang. Pulau Pinang juga terkenal dengan pantai yang indah dan tarikan semula jadi. Batu Ferringhi terletak di pantai utara pulau itu ialah destinasi pantai yang popular dengan rangkaian resort dan restoran mewah. Pulau ini juga menempatkan Penang Hill, stesen bukit yang popular dengan pemandangan indah pulau dan tanah besar. Selain tarikan budaya dan semula jadi, Pulau Pinang juga terkenal dengan maknanya. Pulau Pinang adalah rumah kepada pelbagai jenis masakan tempatan dan antarabangsa dan sangat terkenal dengan makanan jalanan, termasuk hidangan seperti char kway teow, laksa dan roti canai. Pulau Pinang mempunyai penduduk yang pelbagai dan merupakan rumah kepada campuran Melayu, Cina, India dan kumpulan etnik yang lain. Majoriti penduduk bertutur dalam bahasa Malaysia, iaitu bahasa rasmi Malaysia, tetapi bahasa Inggeris juga dituturkan dan difahami secara meluas. Secara ringkasnya, Pulau Pinang ialah sebuah negeri di Malaysia yang terletak di pantai barat laut semenanjung Malaysia. Ia terkenal dengan sejarah yang kaya dan kepelbagaian budaya, pantai yang indah dan tarikan semula jadi, dan makanan yang lazat. Ibu kota Georgetown ialah tapak warisan dunia UNESCO dan merupakan rumah kepada banyak tarikan kebudayaan, dan pulau itu adalah rumah kepada penduduk yang pelbagai dengan gabungan budaya dan bahasa. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Imi Edina dan saya akan menceritakan tentang tempat yang bersejarah dan menarik di Pulau Pinang. Tempat bersejarah di Pulau Pinang ini sangat sesuai bagi kaki fotografi. Tempat bersejarah di Pulau Pinang ini ditempatkan di sebuah rumah lama di Jalan Menteri dan merupakan rumah dua tingkat yang sangat padat dengan suntikan sejarah dalam dunia kamera serta fotografi. Terdapat juga kamera yang sudah mencecah ratusan tahun di sini. Kebanyakan koleksi kamera terletak di dalam ruangan berkaca, namun terdapat juga segelintir koleksi yang dipamerkan di ruang terbuka untuk tatapan umum dengan lebih dekat. Satu lagi seni bina unik, masjid letaknya di pantai Tanjung Wugah. Masjid yang merupakan sebuah tempat bersejarah di Pulau Pinang ini dipanggil Masjid Terapung kerana apabila air pasang ianya dilihat seperti seolah-olah terapung di atas air, dan ketika itulah masjid ini kelihatan sangat cantik dan terseram indah. Anda wajib berkunjung ke tempat bersejarah di Pulau Pinang ini, terutamanya pada waktu petang menjelang senja. Tak kala matahari terbenam sebelum anda menunaikan solat maghrib, kerana di waktu itu sangat sesuai untuk mengambil gambar. Dan yang ketiga pula, Penang Time Tunnel. Penang Time Tunnel ini adalah salah satu tempat bersejarah di Pulau Pinang untuk anda lebih mengenali perjalanan sejarah negeri Pulau Pinang dari era sebelum penjajahan sehinggalah sekarang. Ianya terbahagi kepada dua zon, di mana yang pertamanya menceritakan tentang sejarah Pulau Pinang, manakala yang kedua pula lebih kepada muzium 3 dimensi yang memaparkan beberapa lukisan, mural
3 dimensi yang boleh anda bergambar. Ia sesuai untuk dijadikan sebagai kenangan peribadi anda dan keluarga. Tugu peringatan ini dibina dengan kos lebih kurang $35 selai. Kubah menara berkapur putih ini dibina menggunakan sebuah kubah Moorish yang membuatnya kelihatan bercahaya dari jauh. Tahukah anda, menara ini dibina pada tahun 1897 untuk memperingati ulang tahun ke-60 Pertabalan Permaisuri Victoria. Jika anda benar-benar mengamati menara jam ini, anda akan dapat melihat bahawa menara jam ini sedikit condong kerana dipercayai telah dibom semasa Perang Dunia Kedua. Dan yang akhir sekali ialah Rumah P. Ramlee. Siapa yang tak kenal dengan P. Ramlee? Beliau adalah seorang seniman agung negara suatu masa dahulu dan sehingga kini menjadi sebutan ramai. Anak seni kelahiran Pulau Pinang ini sememangnya telah banyak menyumbang kepada industri hiburan tanah air, terutamanya di Asia Tenggara. Rumah ini dibina untuk menempatkan pelbagai informasi bersejarah tentang P. Ramlee sejak beliau dari kecil sehinggalah ke era pelibatan beliau di dalam dunia seni. Anda boleh lihat pelbagai alatan muzik dan informasi tentang penggunaannya ketika era kegemilangan P. Ramlee. Di samping itu, terdapat juga barangan peribadi P. Ramlee dan koleksi gambar-gambar lama P. Ramlee yang sering sahaja mencuri tumpuan para pengunjung untuk bergambar sebagai kenangan. Hai, nama saya Nur Zahira binti Johari. Saya akan membentangkan tentang etnik Jawi Peranakan di Pulau Pinang. Apabila Pulau Pinang dibuka oleh Captain Light pada tahun 1786, semakin ramai golongan pendatang dan pedagang dari gugusan Pulau Melayu, China, India, Arab dan Eropah berhijrah ke pulau ini. Kehadiran pendatang dan pedagang dari India dan Arab telah membuka satu lembaran baru di Pulau Pinang bila terbentuknya keturunan Melayu, kacukan yang dikenali sebagai Jawi Pekan yang kini dikenali sebagai Jawi Peranakan melalui perkahwinan campur antara golongan ini dengan wanita Melayu tempatan. Hal ini berlaku kerana golongan ini ingin mengekalkan tempat dan status mereka dalam masyarakat Islam di Pulau Pinang. Perkahwinan campur telah menjadikan Pulau Pinang bukan sahaja terkenal dengan pertumbuhan ekonominya, malah dikenali menerusi pembentukan golongan Melayu baru dengan sesat budaya kehidupan seharian mereka. Pada abad ke-18, etnik ini menetap di kawasan bandar dan oleh sebab itu kerajaan British telah menggunakan istilah Jawi Pekan untuk membezakan antara orang asing atau bukan Melayu Islam yang tinggal di bandar dengan orang Melayu Islam yang tinggal di luar bandar. Jawi Pekan bukan sahaja merujuk pada orang Melayu berdarah campuran Arab, India, Bengali, Punjabi, Gujarati dan Afghani dan orang India Islam yang lahir di tanah Melayu. Istilah ini juga merujuk kepada mana-mana orang Islam yang bukan berketurunan Melayu tempatan. Kewujudan Jawi Peranakan bukanlah peristiwa yang baru, malah golongan ini sudah wujud di Kedah, Melaka, Perak dan Johor. Bahasa pertuturan seharian Jawi Peranakan di Pulau Pinang ialah dialek Melayu Pulau Pinang. Bagi generasi lama, mereka juga boleh bertutur dalam bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. Dengan restu dan penerimaan orang Melayu yang menetap di Pulau Pinang terhadap Jawi Peranakan dalam mengidentifikasikan diri mereka sebagai Melayu, maka etnik ini tidak mengalami sebarang masalah untuk diterima sebagai Melayu. Selain itu, ramai orang Jawi Peranakan di Pulau Pinang telah dibudayakan sepenuhnya oleh budaya Melayu seperti bahasa, adat perkahwinan, makanan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Merupakan seluruh cara hidup sesuatu masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Tetapi dalam pertuturan seharian, kebanyakan daripada kita membuat pengertian kebudayaan dan mengaitkan dengan fenomena-fenomena seperti bentuk tarian dan muzik, makanan, fashion dan lain-lain. Pengertian kepada konsep kebudayaan ini sebenarnya lebih luas. Mengikut perspektif sosiologi, kebudayaan membawa pengertian segala hasil dan idea yang dipelajari dan dikongsi oleh ahli-ahli dalam
sesebuah masyarakat. Ini termasuklah segala kepercayaan, nilai-nilai politik, adat resam, undang-undang, moral, institusi sosial, seni lukis, bahasa dan bahan-bahan material. Budaya dapat diklasifikasikan kepada dua, iaitu budaya kebudayaan dan budaya bukan kebudayaan. Budaya kebudayaan berupaya disentuh, dilihat dan membentuk material seperti monumen, seni bina, bangunan, tempat beribadat, peralatan, pakaian, manakala budaya berbentuk bukan kebudayaan adalah kelompok masyarakat seperti cara hidup, peristiwa, nilai dan norma. Boria merupakan sejenis teater tradisional yang agak terkenal di negeri Pulau Pinang. Kemunculan teater tradisional Boria merupakan sebuah identiti kepada masyarakat Pulau Pinang dan masih diamalkan sehingga ke hari ini. Tarian merupakan dua elemen penting yang diamalkan oleh kelompok masyarakat Melayu dalam persembahan teater tradisional. Lagu dan tarian akan menyempurnakan lakonan yang berunsur aksi simbolik dalam sesebuah persembahan teater. Teater tradisional Boria akan menampilkan beberapa tema dalam persembahan. Tema-tema tersebut biasanya menyentuh isu-isu perkahwinan, aspek sosial, propaganda politik, isu keagamaan dan pendidikan. Secara tidak langsung, persembahan yang mengandungi tema ini lazimnya menyampaikan pengetahuan berunsur mesej dan nasihat kepada penonton. Persembahan teater tradisional Boria menjadi salah satu medium yang bukan sahaja menyampaikan pengetahuan, malah menjadi alat hiburan kepada masyarakat Melayu Pulau Pinang. Teater tradisional Boria merangkumi pengisian dua segmen, iaitu bahagian pengenalan dan persembahan. Bahagian pengenalan biasanya akan dimulakan dengan lakonan sketsa yang menyampaikan mesej, nasihat dan lawak jenaka. Manakala pengisian segmen kedua adalah berbentuk persembahan yang mengandungi nyanyian, tarian dan muzik. Kedua-dua bahagian ini digabungkan dan dimainkan secara berkelompok untuk menghasilkan sebuah persembahan yang asli dan bermutu. Kumpulan Boria mempunyai kebebasan dan mempersembahkan lagu dan gerak tarian mengikut kreativiti mereka. Sebuah kumpulan teater Boria yang berkonsep tradisional biasanya akan mempersembahkan langkah tarian yang bercorak tradisional juga seperti pinang, joget, zapin dan sebagainya. Kesimpulannya, Boria adalah salah satu seni yang harus dipertahankan dan warisan kepada anak cucu supaya tidak terkubur begitu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azazah binti Abdullah, berserta nombor matrik 622151211615. Hari ini saya akan memperkenalkan makanan yang berasal dari utara Malaysia, iaitu Pulau Pinang. Pulau Pinang sangat terkenal dengan sejarahnya dan tempat-tempat yang menarik untuk dilawati seperti Bukit Bendera, Taman Rama-Rama dan banyak lagi. Namun, bukan itu yang saya ingin kongsikan hari ini. Saya ingin memperkenalkan makanan tradisional yang menurut saya ia melambangkan negeri Pulau Pinang. Laksa Penang amat popular di Pulau Pinang di mana ia berasal. Kuahnya lebih cair dan masam manis. Ia cukup popular dan cukup digemari ramai. Ada yang memanggilnya sebagai asam laksa. Laksa Pulau Pinang adalah satu-satunya makanan Malaysia yang berada dalam senarai 50 makanan paling lazat di dunia. Tidak banyak perbezaan antara laksa Pulau Pinang dengan laksa negeri lain, namun terdapat beberapa keistimewaan yang menjadikan laksa Pulau Pinang kini terkenal di seluruh Malaysia. Pada tahun 50-an, orang Cina telah mengambil laksa Pulau Pinang sebagai makanan mereka. Mereka telah menambah nenas dan otak udang dalam laksa yang menjadikan laksa Pulau Pinang lain dari yang lain. Di seberang perai pula terkenal dengan laksa campur. Laksa campur terdiri daripada telur, cucur, udang dan sambal tumis sotong. Seterusnya ialah pasembok atau pasembok adalah salad India Malaysia yang terdiri daripada timun, mayang, bawang, ubi kentang, tahu, toge, udang kering, ketam goreng berempah, sotong goreng dan pelbagai lagi. Pasembok dihidang bersama kuah kacang manis berempah. Kuahnya hampir sama seperti kuah gado-gado ataupun kuah sate. Hidangan ini boleh mengenyangkan dan juga boleh menjadi dayat makanan sayuran jika tidak dicampur potongan makanan laut. Akhir sekali, nasi kandar. Nasi kandar adalah satu hidangan utara Malaysia yang popular dan berasal dari Pulau Pinang.
Ia satu hidangan nasi kukus yang boleh tawar atau sedikit berperisa dan disajikan dengan kepelbagaian kari dan hidangan sampingan. Hidangan nasi kandar dilengkapi lauk seperti ayam goreng, daging lembu, telur ikan, udang atau sotong goreng. Hidangan sayur pula biasanya seperti terung, bendi atau peria. Satu campuran sos kari dituang pada nasi, ini dipanggil banjir dan menyampaikan satu rasa pelbagai pada nasi. Mengikut tradisi, nasi kandar selalu dihidangkan bersama hidangan sampingannya di dalam satu pinggan. Tahukah anda, jika anda berada di Kuala Lumpur, anda juga boleh merasai hidangan nasi kandar dengan hanya pergi ke Jalan Coket. Terdapat sebuah restoran nasi kandar Pulau Pinang di situ yang diberi nama Restoran Kudu. Kacang bendi. Ni nak cerita kampar pergi. Makanan yang paling popular lagi utara. Ramuan kari tradisi. Tu dia. Gulai bawal kacang bendi. Mai dah. Sotong goreng taruh tepi. Mana boleh? Sambalnya angkat mari. Dah angkat habis. Dah kena dari dahulu. Sekali kena nak. Perasaan saya senang karena saya suka nasi kandar, karena itu sesuai dengan selera saya.